Fawani binti Zaini, moderator anda pada hari ini. Kami bersama ahli kumpulan 7 akan membincangkan forum tentang isu yang telah diberikan, iaitu akibat daripada penjajahan telah mempengaruhi corak pemikiran bangsa yang dijajah. Dalam masa yang sama, kesan pasca modernisme pula telah menghasilkan pelbagai ideologi baru yang banyak mempengaruhi manusia sejagat. Bincangkan kaedah terbaik untuk membuang pengaruh dekolonisasi dalam pemikiran generasi muda kini dan seterusnya muncul berjiwa merdeka dengan acuan Malaysia bebas daripada ideologi songsang. Oleh itu, untuk meneruskan perbincangan kita, saya menyerahkan kepada Nasha Fawani binti Zaini. Silakan. Okey, terima kasih Nur Maisara. Jadi saya di sini ingin menjemput pengaju soalan yang pertama, iaitu Azira. Silakan Azira. Okey, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya mempunyai satu soalan dan soalan itu ditujukan kepada panel pertama iaitu saudara Irfan. Seperti yang kita tahu, sekularisme merupakan salah satu contoh daripada ideologi songsang. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sekularisme dan apakah kesannya terhadap masyarakat? Baiklah, terima kasih di atas soalan tersebut. Sekularisme ialah mengendalikan urusan kehidupan di dunia secara terpisah daripada agama. Ia tidak ada hubungan dengan Tuhan atau tidak ada hubung kait dengan akhirat. Terpisah ini tidak kira sama ada di bidang ekonomi, politik, pendidikan, pentadbiran, kebudayaan, perhubungan dan lain-lain lagi. Dengan kata lain, sekularisme ini faham keduniaan semata-mata. Kesan terhadap masyarakat adalah pemimpin dan pimpinan yang lemah di mana mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk serta tidak mahu mengikut ajaran Islam. Selain itu, budaya asing yang terlalu mengejar keseronokan dunia kini semakin mendapat tempat di hati masyarakat dan juga ideologi ini menyebabkan masyarakat semakin keliru dengan pendapat yang sekular, khususnya mereka yang lemah iman dan kurang pengetahuan agama. Itu saja, terima kasih. Okay. Terima kasih atas jawapan itu tadi. Seterusnya saya menjemput pengaju soalan yang kedua, iaitu Mariam. Silakan Mariam. Terima kasih Cik Moderator. Pada hari ini saya ingin mengajukan soalan saya kepada panel yang kedua, iaitu Encik Aikal. Hari ini saya ingin mempersoalkan mengenai ideologi yang sedang hangat di media sosial sekarang, terutamanya di kalangan belia. Ada ideologi yang ingin saya bangkitkan ialah feminisme. Apakah pendapat panel mengenai feminisme? Terima kasih kepada pengaju soalan. Feminisme ialah sebuah gerakan wanita yang menuntut kesamarataan dengan lelaki dalam bidang politik, ekonomi dan undang-undang keselamatan melindungi wanita dari kebahayaan. Namun, perlu diingati bahawa gerakan ini secara berlebihan boleh membawa kepada wujudnya woman center yang melihat sesuatu perkara semata-mata dari sudut kepentingan gender dan bukannya kepentingan masyarakat secara umum. Oleh kerana prejudis yang menebal, kelompok feminis tidak lagi melihat kaum lelaki sebagai rakan dalam pembangunan. Sebaliknya, mereka dilabel sebagai pesaing yang seringkali mendapat kelebihan secara tidak adil. Kecelaruan ini tidak akan berlaku sekiranya masyarakat mempunyai perspektif yang betul terhadap wanita. Sekiranya perkara ini terus berlaku, tidak mustahil bagi sebuah negara berlakunya huru-hara. Oleh itu, seluruh tenaga dan pemikiran pemimpin wanita perlu mengalami transformasi dan ajaran paradigma. Gerakan pembersihan minda perlu dilakukan bagi melenyapkan pemikiran tempurung, pemikiran logik dan pemikiran negatif cerita-cerita Melayu seperti Pak Pandey dan Pak Kaduk. Gerakan ini hanya akan berjaya jika wujud norma nilai dan perlakuan yang terpuji di kalangan barisan kepimpinan wanita seluruhnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Seterusnya saya menjemput Yasmin untuk mengajukan soalan yang seterusnya. Silakan Yasmin. Terima kasih Tuan Moderator. Saya ingin bertanya kepada panel ketiga. Hedonisme adalah fahaman ideologi songsang di mana keseronokan adalah matlamat utama dalam kehidupan. Fahaman ini juga hampir sebati dalam kalangan remaja kini. Persoalan saya, bagaimanakah solusi untuk mengatasi atau mengurangkan fahaman hedonisme ini di dalam kalangan remaja kini? Baiklah, pertama sekali, kita perlulah mengukuhkan nilai murni dalam diri mereka. Hal ini kerana masyarakat kini, terutama sekali golongan remaja maupun dewasa, mengharapkan
mempunyai arus globalisasi yang sangat mencabar. Maka, asas dan jati diri yang baik perlulah ditentukan agar tidak terikut dengan arus fahaman songsang. Selain itu, ibu bapa wajar menjadi idola terbaik kepada anak-anak. Hal ini kerana setiap perlakuan ibu bapa akan dilihat dan diikuti oleh anak-anak. Jika baik perlakuan yang ditunjukkan, maka baik jugalah ikutannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan panel ketiga. Baiklah, seterusnya saya menjemput pengaju soalan yang seterusnya iaitu Sofia. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Soalan ini saya ajukan kepada panel keempat. Perkembangan teknologi yang semakin maju telah menyebabkan ramai orang, terutamanya generasi muda, terjebak dengan ideologi songsang dibawa oleh pengaruh luar. Hal ini berlaku kerana segala maklumat boleh diperolehi hanya di hujung jari. Pada pendapat panel, apakah cara yang sesuai untuk mengelakkan mereka daripada terus terjerumus dalam kesesatan? Terima kasih pengaju soalan atas soalan yang diajukan. Baiklah, bagi pendapat saya, membiarkan mereka tanpa pencegahan akan mengakibatkan kehancuran negara serta tamadun dunia. Oleh itu, kita boleh mencegah dengan menghampiri mereka dengan kasih sayang. Kadang-kadang menjatuhkan hukuman bukanlah perkara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Mendekati mereka dengan cara yang lembut tanpa sebarang paksaan mungkin akan membuka pintu hati mereka. Selain daripada pihak berwajib, ibu bapa juga perlu memberi sokongan kepada anak-anak supaya tidak terus menyimpang ke jalan yang salah. Kesedaran dalam diri mereka adalah penting kerana generasi muda adalah harapan untuk membangunkan negara bangsa pada masa depan. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih atas jawapan panel. Seterusnya saya menjemput Syifa untuk mengajukan soalan yang seterusnya. Silakan Syifa. Hari ini seperti kita sedia maklum, dunia yang semakin maju dengan pelbagai kecanggihan teknologi dan pemikiran yang bersifat terbuka atau bebas menyebabkan generasi muda mudah dipengaruhi oleh ideologi songsang. Yang kita tahu, ideologi songsang ini kebanyakan datang daripada pengaruh luar. Di Malaysia begitu cepat tersebarnya fahaman ISIS atau dahulunya dikenali sebagai Daesh melalui medium media sosial yang mana ideologi ini bersifat ganas atau radikal yang boleh mengancam pemikiran rakyat khususnya generasi muda. Saya ingin bertanyakan soalan, apa langkah yang terbaik bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berjiwa merdeka seterusnya bebas daripada ideologi songsang? Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Kemunculan ISIS ataupun di barat yang juga dikenali sebagai adalah beberapa nama yang diberikan kepada mereka seperti the Islamic State of Syria and the Libyan ataupun singkatannya adalah ISIL, di mana ianya merupakan satu rentetan daripada pergolakan Asia Barat dan juga pengembangan terorisme bentuk baru yang mana mereka ini mereka mencipta suasana panik dengan menggunakan senjata psikologi untuk membuatkan masyarakat di luar negara ataupun masyarakat negara kita ni rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah dan juga kepada pihak pemerintahan di negara ini dari segi situasi keselamatan negara. Jadi bagaimana untuk mengelakkan mereka ini rasa seperti itu? Langkah terbaik untuk melahirkan masyarakat yang berjiwa merdeka ini, ibu bapa mesti mendidik anak-anak mereka dari kecil dengan ilmu agama yang cukup, dengan ilmu agama yang kukuh supaya mereka ni tidak mudah untuk menerima ideologi songsang daripada pihak luar. Okay, yang seterusnya, mewujudkan sikap patriotism dalam diri masing-masing juga amat digalakkan ataupun perlu. Jadi mereka ni tidak mudah untuk menerima pemikiran luar daripada ideologi ini. Yang seterusnya, yang terakhir, pendapat saya, kita sendiri jangan terus dibelenggu oleh ideologi songsang daripada pihak-pihak luar ini. Kenapa mereka boleh menyebabkan diri kita ni sebagai masyarakat di negara ini tidak percaya kepada pemerintah kita sendiri. Terima kasih. Saya harap jawapan ataupun pendapat saya ini membantu kepada soalan yang diberikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Afika. Seterusnya saya menjemput Atirah Azizi untuk mengajukan soalan. Silakan Atirah. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanyakan soalan kepada panel Aina. Berbicara tentang ideologi songsang, isu ini telah menjadi perkara biasa dalam setengah golongan. Pada pendapat Cik Aina, apa yang boleh kita lakukan untuk buang pemikiran tersebut dalam golongan remaja zaman kini? Terima kasih.
Terima kasih atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Bagi pendapat saya, kita boleh menggalakkan generasi muda membaca dan belajar dari sejarah terdahulu. Ia merupakan salah satu inisiatif yang paling berkesan untuk mereka. Bab kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Seperti yang kita tahu, pelbagai buku yang berkaitan sejarah dan sirah agama boleh diambil iktibar. Saya juga berpendapat setiap agama mempunyai sudut pandangan dan pemikiran tersendiri. Okey, kita boleh tengok dari sudut pandangan Islam, contohnya pada zaman Nabi Lut AS, Allah SWT telah menterbalikkan bumi sebagai balasan kepada hubungan seorang LGBT. Jadi di sini telah terbukti bahawa LGBT itu akan memberi impak yang sangat buruk kepada sesuatu umat. Boleh saya simpulkan di sini, generasi muda mampu menjadi insan bebas daripada ideologi songsang dengan menimba ilmu, yakni dengan membaca dan mengambil iktibar dari sejarah terdahulu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan tersebut. Seterusnya saya menjemput Maisarah untuk bertanyakan soalan. Silakan Maisarah. Okay, terima kasih kepada moderator. Saya ajukan soalan ini kepada Aminta. Ideologi songsang yang seterusnya ialah ilmu perubatan seperti ilmu dukun yang banyak mempengaruhi pemikiran generasi sekarang. Contoh kita dapat tengok sekarang, kalau seorang tu ada mengalami penyakit yang susah diubati ataupun yang misteri, mereka lebih didorong untuk menuntut ilmu ini. Jadi saya mempersilakan Cik Melissa untuk menjelaskan bagaimanakah cara mengatasi ilmu ini dan bagaimanakah ilmu ini boleh sampai ke negara. Terima kasih kepada pengajuh soalan. Seperti yang kita tahu, di negara Indonesia sudah lama mengamalkan ilmu dukun atau ilmu songsang ini daripada masyarakat Melayu dan juga daripada segelintir masyarakat lain seperti Iban. Untuk mengatasi ideologi songsang ini kepada generasi muda adalah ibu bapa atau masyarakat Malaysia mestilah membantu untuk memperkukuhkan asas fahaman agama yang benar dan memahami pandangan ala hidup Islami dahulu, kerana jika mereka tidak faham Islam, mereka akan mudah terpengaruh dengan ajaran sesat dan mudah terpengaruh dengan persekitaran yang semakin mencabar dan juga boleh merosakkan akal fikiran generasi muda. Selain itu, kepercayaan mereka kepada kerusakan roh dari alam sekeliling yang merupakan salah satu cara hidup mereka. Hal ini, mereka belum lahirnya ajaran agama yang semakin berkembang di dalam kita. Aktiviti yang dimasukkan itu adalah santau, tusuk dan sebagainya. Untuk membangunkan sesebuah negara yang maju, yang semuda haruslah ada sifat bersasiah mulia, berbudi bahasa dan berkasih sayang agar dapat melahirkan negara yang maju pada suatu hari nanti dan dapat bebas daripada ideologi songsang ini dalam negara kita. Sekian, terima kasih. Seterusnya iaitu Hanani. Silakan Hanani. Terima kasih kepada moderator. Okay, saya ingin bertanya. Jadi pada pendapat panel, apakah cara yang terbaik bagi ibu bapa untuk membantu pihak kerajaan khususnya bagi membina generasi yang lebih berkualiti? Terima kasih Saudari Hanani. Selain daripada menerapkan nilai-nilai patriotik, perpaduan serta nilai murni, ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan anak-anak untuk lebih bergaul dengan ahli keluarga, saudara berlainan generasi, jiran tetangga dan kenalan rapat. Semaikan dalam diri anak-anak dengan semangat menghormati kaum berlainan. Selain itu, ibu bapa juga perlu menonjolkan sikap rasional setiap kali membincangkan isu semasa dengan anak-anak. Ini secara tidak langsung boleh menimbulkan kesedaran dalam diri anak-anak mengenai cara hidup dan cara hidup setiap bangsa dan agama. Okay. Ibu bapa juga boleh menjelaskan bahawa setiap generasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh itu, mereka akan lebih peka dan menghormati sesama sendiri. Okey, dengan cara ini, kita akan dapat melahirkan masyarakat yang lebih positif dan berkualiti. Itu saja dari saya. Terima kasih atas jawapan itu. Seterusnya saya menjemput Suhaida untuk bertanyakan soalan. Silakan Suhaida. Terima kasih kepada moderator. Soalan ini saya tujukan kepada saudara Irfan, iaitu panel pertama. Seperti yang kita tahu, pengaruh kolonial barat memberikan kesan buruk pada generasi kita. Sebagai contoh, menyumbangkan kepada kemusnahan alam. Soalan saya adalah, bagaimanakah kita boleh membebaskan diri dari pengaruh kolonial barat dan pada masa yang sama dapat membangun mengikut acuan kita sendiri tanpa dipengaruhi atau didasari oleh falsafah-falsafah asing yang mungkin tidak bersesuaian dengan kehidupan dan masyarakat kita.
Baiklah, terima kasih di atas soalan itu. Jadi, bagaimanakah kita boleh membebaskan diri dari pengaruh kolonial barat dan masa yang sama membentuk satu pemikiran falsafah yang tersendiri? Baik, apa yang kita perlu lakukan adalah kita harus membebaskan diri kita daripada pengaruh pemikiran kolonial yang tidak mengambil kira akan falsafah-falsafah selain daripada falsafah barat, yang tidak mengambil kira akan ilmu tempatan ataupun kearifan lokal. Kerana mereka menganggap semua ini adalah bertaraf lebih rendah daripada apa yang terdapat di dalam tamadun mereka. Ini adalah tugas kita sendiri sebagai rakyat Malaysia untuk membangunkan pemikiran dan falsafah kita sendiri dengan daya intelek kita sendiri, dengan sumber-sumber pemikiran dan falsafah yang sudah sedia ada dalam budaya dan agama kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk jawapan itu. Baik, seterusnya saya menjemput Afiqah untuk mengajukan soalan yang seterusnya. Silakan Afiqah. Okey, terima kasih kepada moderator. Saya ingin mengajukan soalan kepada panel kedua iaitu saudara Aikan. Okey, ideologi Sonsang merupakan pasal modernisme yang berlaku di negara kita seperti perusuhan yang merupakan reaksi kesedihan ataupun pertunjukan perasaan yang tidak puas hati terhadap suatu perkara. Pada pendapat panel, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan perusuhan perkauman berlaku di dalam negara kita? Setiap kaum untuk melibatkan diri. Kedua, program yang dilaksanakan perlu merangkumi aktiviti-aktiviti yang beransurkan perpaduan seperti program Satu Malaysia, program penubuhan sekolah wawasan dan banyak lagi. Yang ketiga, program lain seperti rumah terbuka bagi perayaan setiap etnik yang diamalkan dalam negara kita juga perlu diperluaskan di dalam negara. Dan terakhir, ibu bapa perlu mendorong anak-anak untuk bergaul sama masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Masyarakat kita juga perlu bergaul, berkongsi pendapat dan membina kumpulan dengan masyarakat kaum lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menjawab soalan. Baik, seterusnya saya menjemput pengaju soalan yang terakhir iaitu Fatin Atirah. Silakan. Terima kasih moderator. Masyarakat Islam terutamanya di Malaysia sedang berhadapan dengan ancaman kerosakan akidah. Pada pendapat panel, apakah faktor-faktor penarik terhadap ancaman ini? Terima kasih. Okey, Islam liberal mengetengahkan isu-isu yang menjadi salah satu daya penarik kepada masyarakat untuk menyokong atau melahirkan simpati kepada golongan Islam liberal. Antara isu tersebut ialah kemunduran. Mereka berpendapat bahawa agama adalah faktor penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Untuk menyelesaikan faktor penghalang tersebut, mereka berpendapat caranya ialah membuka dan membebaskan agama daripada ajaran dan tafsiran yang telah lama menjadi pegangan umat. Kelemahan dan kemunduran umat Islam dianggap berpunca daripada belenggu kewujudan umat dalam mentafsir dan mempraktikkan agama Islam. Terima kasih. Baiklah, saya menjemput Nur Maisarah untuk memberikan penutup. Silakan Maisarah. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Nur Syafawani. Konklusinya pada hari ini berdasarkan isi dan soalan yang diberi oleh para panel dan hadirin hari ini, harapnya dapat memberi impak berserta penjelasan yang jelas tentang langkah yang boleh dilakukan untuk membuang pengaruh dekolonisasi dalam pemikiran generasi muda kini. Oleh itu, kita sudah sampai di penghujung forum pada hari ini. Segala silap yang datang daripada kami dan yang sempurna hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.